Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Bahadur Hafiz bin Alias, nama metrik 260576 dan saya akan menerangkan mengenai latar belakang dan pengenalan untuk polis diraja Malaysia. PDRM atau lebih dikenali sebagai Polis Diraja Malaysia adalah pasukan polis negara Malaysia. Ia adalah salah satu organisasi berpusat dan tanggungjawab dari kawalan lalu lintas hingga pengumpulan risikan. Ibu pejabat polis Diraja Malaysia iaitu terletak di Bukit Aman, Kuala Lumpur. Royal Malaysia Police ditubuhkan pada 1867 apabila kerajaan kolonial British menggabungkan pelbagai pasukan polis di semenanjung Tanah Melayu. Pasukan itu pada mulanya dikenali sebagai Polis Negeri-Negeri Selat dan ia dinamakan sebagai Polis Malaya pada 1946. Royal Malaysia Police telah diberikan awalan diraja pada tahun 1957 apabila Malaysia mencapai kemerdekaan. Apabila kita melihat slide, antara-antanya adalah pelbagai jenis pangkat yang mula daripada constable hinggalah kepada ketua polis negara. Selain itu, jabatan di dalam PDRM adalah salah satunya adalah bahagian operasi, bahagian undang-undang, bahagian dasar, bahagian komunikasi corporate, bahagian khidmat pengurusan, bahagian keselamatan dan selain itu ialah unit integriti dan unit audit dalam. Terima kasih dan seterusnya slide diberikan kepada ahli pasukan saya yang akan membentangkan slide yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasrul Nasrik bin Jualis dengan nombor metrik 274438. Saya akan mengupas sedikit tentang masalah komunikasi yang berlaku dalam PDRM. Halangan dalam komunikasi telah didefinisikan oleh broker pada tahun 2006. Yang mana dalam penulisan beliau telah menyatakan bahawa halangan dalam komunikasi adalah merupakan semua jenis halangan yang memerlukan tempat semasa proses komunikasi berlaku, di mana melibatkan dua orang ataupun lebih individu yang mengganggu proses pemindahan maklumat. Dengan kata lain, halangan komunikasi adalah aspek serta faktor yang menghalang komunikasi berkesan berlaku kerana maklumat tidak dapat disampaikan dengan betul. Terdapat beberapa masalah yang berlaku, di antaranya adalah seperti halangan bahasa, konflik di tempat kerja serta halangan psikologi. Halangan bahasa adalah salah satu halangan utama yang menghambat komunikasi berkesan. Bahasa adalah alat komunikasi yang paling biasa digunakan, namun setiap kawasan bertugas, anggota polis utama mempunyai bahasa tersendiri merupakan salah satu halangan kepada komunikasi yang berkesan. Dalam sesuatu masa, dialek yang tebal boleh menyebabkan komunikasi tidak berkesan. Seperti beberapa anggaran, dialek setiap dua wilayah berubah dalam beberapa kilometer. Seterusnya, masalah komunikasi yang kedua adalah halangan psikologi. Terdapat pelbagai isu mental dan psikologi yang mungkin menjadi penghalang kepada komunikasi yang berkesan. Sesetengah orang mempunyai ketakutan tahap, gangguan pertuturan, fobia, kemurengan dan lain-lain. Dalam halangan psikologi, terdapat beberapa isu ataupun beberapa perkara yang menyebabkan berlakunya masalah ini, antaranya adalah sifat marah, kebanggaan serta kebimbangan. Masalah yang ketiga yang berlaku dalam komunikasi PDRM adalah konflik yang berlaku di tempat kerja. Konflik boleh berlaku atas berbagai sebab dan apabila ianya berlaku, ianya menjadi penghalang kepada komunikasi yang berkesan. Sifat konflik tidak semestinya penting, namun adalah perlu untuk diselesaikan agar masalah tidak berlarutan. Apabila konflik tidak dihapuskan, ianya akan berkembang dan kemudiannya orang lain ataupun individu lain akan menghalang komunikasi daripada berkesan. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Akmal Ismail. Nombor metrik 268596. Saya
ingin menerangkan tentang objektif Polis Diraja Malaysia. Salah satu objektifnya adalah bertujuan untuk menggunakan strategi komunikasi agar semua pihak dapat menerima maklumat dari pihak atasan sehingga pihak bawahan. Kedua, bertujuan adalah untuk memahami dan mengaplikasi komunikasi lisan dan komunikasi bukan lisan. Seterusnya, menyelesaikan konflik di tempat kerja. Objektif lain adalah bagi memastikan setiap anggota polis dapat berkomunikasi dengan baik dan menerima pelbagai perbezaan pendapat. Selain itu, objektif lain mewujudkan suasana kerja yang kondusif dan progresif. Akhir sekali, menjadikan strategi komunikasi adalah sebagai alat pengukur dan KPI dalam organisasi pihak PDRM. Sekian, terima kasih. Seterusnya saya akan membentangkan cadangan penambahbaikan komunikasi dalam PDRM. Yang pertama adalah mempelajari bahasa Inggeris, iaitu bila kita belajar bahasa Inggeris kita dapat berkomunikasi dengan baik, dan kemahiran komunikasi adalah penting untuk dikembangkan agar dapat berinteraksi dengan orang lain dalam bahasa yang bukan dari bahasa ibunda lah, bahasa sendiri. Seterusnya, bermesyuarat dan mengenal pasti isu yang dibincangkan. Bila kita bermesyuarat, kita dapat mengatur pemikiran kita dengan lebih awal dan juga boleh mengurangkan konflik. Seterusnya, jelas dan ringkas. Jelas dan ringkas ni adalah daripada segi penyampaian mesej ataupun teks. Cara yang berkesan untuk menyampaikan maksudnya bila kita berbincang ke apa ke, jangan menggunakan ayat yang rumit dan berbelit-belit. Seterusnya, bercakap dengan yakin. Bercakap dengan cara yang yakin dapat bantu membina kepercayaan dan menghormati perasaan penonton ataupun you punya orang yang menerima maklumat. Dan yang last sekali adalah memvariasikan nada vokal. Bercakap dalam nada vokal yang bosan adalah cara yang membuatkan pendengar akan menjadi bosan. Jadi dengan mengubah nada vokal, kita akan dapat menunjukkan bahawa dekat situ emosi yang digunakan daripada segi suara dan juga reaksi muka. Next, dari segi komunikasi bukan lisan pula adalah email. Melalui email boleh dihantar seperti tiada batasan, tiada had limitnya. So, daripada komunikasi bukan lisan adalah email yang digunakan untuk menghantar pesanan ataupun apa-apa maklumat yang penting lah. Dan yang terakhir adalah memo. Memo digunakan untuk menyampaikan sesuatu perkara yang penting kepada anggota dalam organisasi. Memo ini adalah sebagai nota atau rekod untuk kegunaan masa hadapan. Contoh yang boleh digunakan adalah mungkin kita boleh gunakan memo sebagai arahan, penyediaan laporan, maklum balas dan cadangan. Okey. Proses komunikasi dalam PDRM iaitu penghantar anggota PDRM lah. Mesej yang cuba disampaikan, pengekodan ataupun kita nak recognize apa maklumat yang cuba disampaikan. Seterusnya pemilihan saluran, dan terakhir adalah penerima daripada iaitu orang bawahan lah, orang bawahan PDRM. Okey, saya ingin menerangkan secara kesimpulannya adalah masalah komunikasi di dalam PDRM boleh memberi impak yang besar kepada keupayaan pasukan yang mana ia bertujuan untuk mencapai objektif dan misinya. Selain itu, masalah ini boleh membawa kepada salah faham, kesilapan dan juga keganasan jika ia tidak ditangani di peringkat awal. Adalah penting bagi pihak PDRM menangani masalah komunikasi ini
supaya ia dapat diselesaikan di peringkat awal dan masalah ini tidak berulang. Pihak PDRM memerlukan komunikasi yang berkesan dan penting kerana pihak PDRM dikaitkan dengan soal tugas yang mana ia berkait dengan orang awam dan masyarakat. Justru itu, hubungan antara kaki tangan perlu baik di peringkat atasan dan peringkat bawahan, yang mana mereka perlu bekerja secara profesional di pelbagai aspek dan pelbagai kelompok. Suasana komunikasi juga perlu ditambah baik dan selain itu ia dapat memberi manfaat gabungan pengalaman kaki tangan bagi menghasilkan dan dapat menyelesaikan masalah dengan berkesan. Komunikasi yang baik juga dapat menghalang pekerja daripada rasa terasing dan dapat membina sebuah pasukan bekerja yang agak selesa dan suasana kerja yang lebih kondusif. Selain itu, hubungan yang kukuh dapat melahirkan dan dapat meningkatkan kepercayaan antara satu sama lain dan memudahkan dalam membuat keputusan. Itu saja daripada saya dan kumpulan saya. Sekian, terima kasih.